Hai, bertemu kembali. Hari ini saya akan kongsikan dengan anda semua tentang penjagaan induk bertelur. So, sinilah kita panggil wak bersalin untuk ternakan saya. Ini kita ada 12 tank yang kita panggil 12, kira-kira 12 wak bersalin. So, setiap tank ni saya akan tempatkan satu ekor induk bertelur pada satu masa ataupun 2 ekor induk bertelur pada satu masa dalam satu bekas jika induk bertelur terlalu banyak. Okey, sebelum tu saya nak berkongsi sikit berkaitan induk bertelur, di mana udang bila sudah mengawan dan menghasilkan telur. Okey, telur tu disenyawakan, so udang tu mengambil masa selama 6 minggu ataupun lebih kurang sebulan setengah untuk kemam telur tersebut sehingga matang dan sehingga turun anak benih. Jadi dia ada fasa-fasa dia daripada minggu pertama sehingga minggu ke-6. So lebih dulu saya terangkan sedikit untuk minggu pertama, di mana telur pada minggu pertama berwarna perang ataupun kehijauan dan telur sedikit lonjong lah, so dia tak bulat. Untuk minggu kedua ada telur yang berwarna kuning dan ada juga telur yang berwarna hitam. So setiap telur tu dia akan warna hitam keseluruhan telur tersebut. Dan untuk minggu ketiga setiap telur tersebut telah berubah warna sedikit, di mana sebahagian besar telur tu masih warna hitam ataupun kuning, tetapi sebahagian kecil kita nampak warna kelabu ataupun transparent sikit lah. So waktu ni telur dah macam solid bulat. Jadi untuk minggu ke-4, di mana setiap telur ada 2 titik, iaitu merupakan mata anak benih sudah keluar, iaitu kita nampak 2 titik pada setiap telur tersebut. Dan pada minggu ke-5 setiap telur kita nampak seakan-akan berbulu, maksudnya ada sesungut yang dah tumbuh pada setiap telur. So tapi pada waktu ni tidak banyak. Jadi untuk minggu ke-6 kita nampak bulu pada telur tersebut semakin banyak, iaitu kaki anak-anak benih telah tumbuh dan untuk ready untuk minggu ke-6, di mana minggu ke-6 dia akan bersedia untuk turun daripada induknya. Itu sedikit pengenalan ataupun berkaitan usia telur, di mana ia mengambil masa selama lebih kurang 6 minggu untuk bertelur dan untuk turun anak benih. Udang perlu melalui proses fasa mengawan, iaitu di mana saya akan tempatkan di kolam mengawan selama lebih kurang 1 bulan. Lepas 1 bulan saya akan cek induk-induk tersebut. Jika ada yang bertelur, so kita akan alihkan induk bertelur. Sebaiknya selepas usia 2 minggu dan ke atas, kita panggil wak bersalin lah di sini, tempatkan di sini, dan kita letak setiap tank seekor ataupun 2 ekor bergantung pada kuantiti. Okay, dan kita letak per rumah. Selain itu kita letak sedikit hadiah sebagai makanan untuk backup, dan ini akan menjaga kualiti air, di mana kita tak perlu memberi banyak makanan lain seperti pellet, kerana induk yang bertelur ni pada permulaan dia kurang makan. So kita kena backup dengan hadiah lah. So makanan pellet ni kita kurangkan sebab takut nanti boleh merosakkan air jika berlebihan. Jadi mungkin jika nak bagi pellet boleh bagi selama 2 atau 3 hari sekali. Jadi dekat sini kita akan label lah pada minggu ke berapa ataupun tarikh. Senang kita nak monitor untuk usia-usia induk telur, dan setiap minggu kita akan pantau lah. Kita akan cek sama ada telur tu okey ataupun telah digugurkan oleh induk ataupun telur tu mengalami kerosakan. Jadi kat situ kita boleh ambil tindakan yang sepatutnya lah. So pada tempoh 6 minggu ataupun 4 hingga 6 minggu induk ditempatkan di sini. Jadi kita akan asingkan induk dengan anak benih pada minggu ke-6, di mana bila anak benih dah ready untuk turun daripada induknya. Okey, dia dah turun sepenuhnya ataupun dah sebahagian besar turun, mungkin kita terpaksa goncang ataupun bantu anak benih turun daripada induknya. Dan induk perlu diasingkan ke kolam mengawan semula ataupun dikuarantinkan jika induk tersebut menunjukkan tanda-tanda tak saling kulit.
Okey, jika tiada tanda-tanda salin kulit, kita boleh terus masukkan ke kolam mengawan semula. Jadi anak benih yang baru turun, kita boleh stay di sini untuk bagi dia stabil dahulu. Sebaiknya kita biarkan selama 2 minggu hingga 1 bulan, baru kita alihkan ke kolam pembesaran. Jadi untuk saya di sini, saya terpaksa cepatkan sebab kita melalui proses production yang agak laju. Jadi pada minggu pertama ataupun tempoh dalam masa seminggu anak benih tu turun, kita terpaksa alihkan anak benih ni ke kolam pembesaran terus. Tapi perlu melalui beberapa proses, iaitu proses aklimat, penyiraan dan sebagainya. Jadi setelah kita pindah ke kolam pembesaran, kita akan biarkan selama 1 bulan. Okey, selama 1 bulan, di mana di kolam pembesaran kita akan letak juga Haidillah, tapi agak banyak sikit. Kerana anak benih yang baru turun, dia akan makan Haidillah. Kelebihan Haidillah ni adalah sebagai tempat bermain, tempat menyuruh, tempat salin kulit, makanan dan sebagai sistem filter juga. Dan selain itu, Haidillah juga sebagai tumbuhan akan membekalkan oksigen kepada anak benih tersebut di waktu siang, di mana di waktu malam oksigen akan berkurangan kerana tumbuhan ini juga akan menjadi oksigen. Dan Haidillah ni menjadi platform untuk anak-anak benih memanjat ke permukaan untuk mengambil oksigen jika berlaku kekurangan oksigen dalam kolam pembesaran. Jom saya tunjukkan wad bersalin saya dan juga induk bertelur. Jika tuan-tuan betul akan dapat lihat anak benih yang dah hampir turun, dan jika ada rezeki saya akan tunjukkan macam mana cara kita nak turunkan anak benih dengan cara yang selamat. Okey, anak benih ni dah minggu ke-6. Okey, dah ready untuk turun daripada induk dia. So kita boleh nampak ya, nampak anak benih memang dah matang. Kita tunggu masa untuk turun. So kita nampak anak dah mula turun. Okey, aksi ini tidak digalakkan tiru di rumah kerana memerlukan pengalaman ataupun skill tertentu, di mana kita perlu tahu usia telur tersebut. Jika betul-betul ready baru kita boleh goncang. Jika tak yakin, jangan buat aksi ini. Sebaiknya biar dia turun dengan sendirinya dengan lebih selamat. Okey, ada seekor lagi. Sekarang sudah habis anak. Okey, dah habis anak yang berada di perut induk ni.